Okey, baiklah. Ini adalah video yang kedua. Tajuk graf fungsi untuk hari ni. Okey, ni latih diri 8.2b cikgu sambung. Kamu tengok nah, Ehsan dan keluarga merancang ingin bercuti ke Port Dickson. Sebelum memulakan perjalanan, dia memastikan petrol keretanya berisi penuh. Okey, penuh. Okey. Raja di bawah menunjukkan kuantiti petrol, ni kuantiti petrol graf Y paksi Y, yang digunakan oleh Ehsan untuk ke Port Dickson pada hari itu. Berdasarkan graf, jika Ehsan bergerak sejauh 42 km, berapakah petrol yang telah digunakan? Okey, kita tengok, ambil pembaris kamu, kita tengok 42 km. Paksi X adalah jarak. Kita tengok 42 km dekat mana? Okey, ni 40, sini 60. Maka beza jarak antara 2 cm ni ataupun 10 kotak kecil ni adalah 20 unit. Okay, jadi kita nak tengok satu kotak kecil berapa unit. Sebab kita nak ambil 42 ni. Kita tak tahu titik dekat mana 42. Okey, jadi kita ambil, kita kira nah 10 kotak. Ini kotak kecil-kecil ni ada 10. 10 kotak ianya bersamaan dengan 20 unit. Okey. 60 tolak 40, 20. Jadi satu kotak dia bersamaan dengan 20 bahagi 10 dapat 2 unit. Jadi satu kotak kecil ni adalah 2 unit. Maka dari situ kita tahu bahawa 42, di mana 42? 41. Kotak kecil tu 41. Okey, 41, 42 dekat sini. Sini 42. Okey, kemudian kita garislah sebab kita tahu dah, oh yang tu 42. Okey, kita garis. Pergi dekat graf kita nah, sebab kita nak cari paksi Y pula sekali lagi. Okey, kita pergi dekat graf kita, kita dapat dekat sini, titik ni. Okey, bila dapat titik ni, kita sambung pergi dekat paksi Y sebab kita nak tahu nilai dekat paksi Y tu. Okey, kita sambung titik yang kita dapat ni, sambung ke paksi Y. Okey, kita dapat dekat sini. Untuk paksi Y pula, berapa dia punya beza dia adalah 2 unit. 2 unit untuk 10 kotak. Jadi kita kira lagi sekali. 10 kotak untuk paksi Y, 10 kotak adalah 2 unit. Maka kalau satu kotak, berapa unit untuk satu kotak? 2 bahagi 10 sama dengan 0.2 unit. Okey, 0.2. Setiap satu ni 0.2. Okey, kalau 2 dekat sini, okey, kita nak kira ni berapa nilai ni. Kalau 2 dekat sini, 3 dekat tengah-tengah ni. 3 dekat garis terang sikit ni kan. Nah, ni 3. Okey, 3. Dekat sini 3. Kemudian satu kotak tu adalah 0.2. Okey, 3, 3.2, 3.4, tengok nah, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8. Okey, cikgu ulang, 3 kat sini, 3.2, 3.4, 3.6, 3.6 punya nah. Betul ke? 1, 2, 3, 3.6. Dekat sini kita dapat 3.6. Jadi bilangan petrol, kuantiti petrol adalah tinggal 3.6. Jadi 7 ni adalah bilangan penuh petrol nah. Petrol dia penuh 7 sebab sini adalah 7. Ni 6, 7, 8. Maksudnya dia mulakan perjalanan dia tu bermula dengan kuantiti petrol sebanyak 7 liter. Okey, 7 tolak, kita dapat tadi 3.6. Maka jawapannya adalah 3.4 liter. Jadi petrol yang telah digunakan adalah 3.4 liter. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan satu inferen tentang graf tersebut. Okey, inferen tu adalah satu sebab ataupun akibat. Nah, dia sama macam sains punya apa tu, pengukuran scientific sains tu kan, dia ada hipotesis, dia ada inferen. Inferen tu kalau dalam subjek sains tu dia selalu sebut kerana apa kan. Okey.
Kalau yang ni pula, nyatakan satu inference tentang graf tersebut. Okey, kamu tengok graf ni. Kamu nampak dah ni. Dia punya kuantiti petrol ni semakin berkurang apabila jaraknya semakin jauh. Jadi, ayat yang sesuai untuk kita gunakan untuk menyatakan inference-nya adalah kuantiti petrol berkurang. Kuantiti petrol berkurang jika jarak perjalanan bertambah. Kuantiti petrol berkurang jika jarak perjalanan bertambah. Okey, soalan C. Berdasarkan graf tersebut, nyatakan jarak yang dilalui jika semua petrol habis digunakan. Okey, tengok balik graf kita. Apabila semua petrol habis digunakan, agak-agak jarak dia jadi berapa? Sampai dia berhenti tu jarak dia berapa? Kamu tengok graf lah, daripada sini ke sini. Ini masih ada lagi petrol. Masih ada lagi. Kalau dia berhenti kat sini, kalau dia berhenti tak sampai 70 km, tak sampai 80 km ni, jarak dia masih ada lagi. Petrol dia masih ada lagi. Petrol dia dekat 1 liter. Jadi dia nak habiskan 1 liter tu dekat mana dia punya jarak dia. Kamu sambungkan graf ni. Okey, tengok. Dia punya petrol dah kosong. Bila paksi X, maka paksi Y kosong lah. Okey, petrol dah kosong. So, dia punya jarak dia dekat sini. Jaraknya adalah 90 km. Jadi, jawapannya adalah 90 km. Okey, kita tengok pula soalan muka surat sebelah. Latih diri 8.2C, Aminah menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat kesan suhu terhadap kadar fotosintesis. Graf di bawah mewakili kadar fotosintesis dalam seminit. Okey, melawan suhu. R ni maksudnya simbol bagi kadar fotosintesis. Melawan suhu. Ni suhu ni maksudnya melawan ni maksudnya graf ini dipaksi Y adalah kadar fotosintesis. Dipaksi X adalah suhu yang direkodkan oleh Aminah. Okey. Berdasarkan graf, lengkapkan jadual di bawah. Okey, suhu ini suhu kosong. Okey, apabila suhu kosong, okey, kadar fotosintesisnya pun kosong juga. Tak ada apa-apa berlaku. Kosong, sejuk kan? Macam itulah lebih kurang lah. Kosong. Maksudnya suhu dia kosong, sejuk lah. Dalam keadaan yang sejuk, kadar fotosintesis tidak berlaku. Kosong. Apabila suhunya meningkat kepada 5 darjah Celsius, berapakah kadar fotosintesis? Okey, kita nak tengok ni. Kita bawa pergi dekat graf, nak cari nilai X diberi 5. Nilai X ataupun suhu lah diberi 5. Kemudian kita kena cari nilai Y. Jadi, kita bawa pergi dekat graf nah. Ambil pembaris kamu, garis daripada 5 suhu kamu ni, bawa pergi dekat graf. Bila dah sampai graf, terus belok ke kiri lah. Okey, tengok kita nak cari suhu ni dekat sini. Okey, duduk kat tengah-tengah ni. Tengah-tengah di antara kotak. Okey, jadi kita dapat berapa kotak? 1,